bab 27 insya-Allah. Muka surat 63. Kalau ada yang nakkan buku, belum ada sebelum ni, baru tahu kelas ini di sini, saya ada 4 naskah sahaja. 4 naskah sahaja dengan harga RM6. Tapi sekejap lagi rasanya ada sahabat tim khidmat Husni datang, mungkin dia bawa ke lebihannya. Yang ni yang ada pada saya 4 sahaja. Okey, bab 27 muka surat 63. Baik, sama-sama insya-Allah kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini handphone siapa ni kak? Takut dia takut. Ya, itulah takut dia mencari ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, rindunya dengan bunyi ini. Rindunya kita bagi salam dengan orang menyambut salam. Selalu bagi salam cakap kat dinding sahaja. Jadi kita baca tulisan orang jawab Waalaikumsalam, tak berapa syok. Okay? Saya pun ini baru kuliah ketiga yang bersemuka daripada mula kita menerima daripada Pekeliling JAIS yang membolehkan kuliah muslimat. Dan muslimat juga sudah boleh memenuhi soft masjid surau untuk kita bersama-sama dalam solat berjemaah. Jadi semoga angka-angka COVID di Selangor khususnya seluruh Malaysia kan semakin berkurangan, diangkat terus wabak ini daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan berada dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga ini pasti insya-Allah diaminkan doa-doa kita oleh para malaikat Allah. Jadi teruslah bersangka baik dengan Allah. Sahabat-sahabat kekanda bonda muslimat dirahmati Allah, terus bersangka baik dengan Allah. Sesungguhnya dah setahun setengah pun kita lalui, tidak ada satu pun yang sia-sia. Kan? Jangan pernah sebut sia-sia. Mungkin di kalangan kita ada yang kematian orang-orang tersayang. Ustazah Zai sendiri di sebelah bapa saya 16 orang hilang. Okay, tidak ada sebab COVID ini tak dapat ziarah langsung, tak dapat menyantuni keluarganya hatta sampai ke hari ini. Melihat menyaksikan bapa saya hanya melepaskan kerinduan dengan air mata semata-mata. Kenapa tak boleh ziarah, kenapa tak boleh tengok kan? Seorang ayah tua yang berusia dah lebih 80 tahun macam tak boleh terima. Jadi walaupun tak ke masjid, ustazah banyak jugalah berceramah pada bapa sendiri. Kan sebab bukan mudah. Lebih 80 tahun hidup tak pernah ada orang halang aku pergi masjid. Tak pernah ada cerita tak boleh ziarah orang mati. Kenapa sekarang tak boleh? 16 orang satu keluarga yang walaupun bukan adik-beradik, minta jauh lah, tapi keluarga yang waktu hari raya itulah wajah-wajah kita jumpa. Maknanya memang sedara lah kan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi semua orang dalam pandemik ini satu-satu diuji Allah. Tak ada seorang pun yang tak diuji. Bahkan ada satu ujiannya yang lagi pandemik, lagi nikmat. Apa nikmat? Semua keluarga duduk dalam rumah bersama-sama. Lagi pandemik, lagi mencanak rezeki dia, bisnes online dan sebagainya. Jangan lupa itu juga adalah ujian. Okay? Sebab kalau kita diuji dengan nikmat sepertinya Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah, syurgalah tempat kita. Bukan saja kerajaan manusia ikut dia,
tapi makhluk yang bernama binatang, tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, pun berajakan Sulaiman. Bukan manusia saja. Kita ni setakat baru ketua kampung, sombong dah. Dan baru ketua masyarakat, sombong dah, muslimat dirahmati Allah. Tapi Nabi Sulaiman nikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa, tapi tak pernah meninggalkan Tuhannya. Dan sebab itulah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, kadang-kadang bila ditanya nak musibah dalam bentuk mana, dia memilih musibah dalam bentuk ujian dalam bentuk mana, dia memilih ujian dalam bentuk musibah. Sebab ujian dalam bentuk musibah melekatkan nama Allah tu di lisan kita, di hati kita. Sentiasa, ya Rabb, Tuhan tolong aku, ya Allah bantu aku. Tapi bila dalam nikmat, banyak kita terlupa. Okay? Jadi terimalah apa sahaja yang Allah takdirkan dalam hidup kita sebagai seorang hamba-Nya Allah yang bertuhankan Allah sampai bila-bila. Jadi saya merayu, menyeru, sebab kita buat juga kuliah secara dalam talian ini. Ramai yang mereka di rumah, tolonglah Ustazah sambung juga, walaupun Ustazah ke masjid, okey, kita teruskan juga. Tapi jangan sampai yang tidak berhalangan. Hanya kita je yang tahu apa maksud yang tidak berhalangan. Maknanya dari segi peraturan-peraturan terkini, SOP, kita pun tak seronok macam ni, muslimat dirahmati Allah. Kita nak duduk rapat-rapat, kita nak tengok wajah masing-masing, kan? Kita nak berdakapan, kita tak seronok. Tapi daripada kita langsung tak dapat bertemu, syukuri dulu. Okay? Syukuri dulu. Kita tak nak menafikan golongan A, golongan B, cucuk vaksin, tak cucuk vaksin, semua ni hamba Allah. Tapi ini peraturan terkini. Kita dipilih Allah untuk hidup pada tahun 2021. Ustazah pun kalau ditanya kenapa lah mesti nak tanya dulu cukup 2 dos ke tidak. Tapi ini peraturan. Kita suka tak suka kita kena akur. Kalau tidak kita dah tertinggal terus dengan rumah Allah. Sedangkan rumah Allah ni mencambah macam cendawan tumbuh. Kenapa kita tak nak hidupkan Masjid Tamantar? Tahniah, Masya Allah, pembangunan tetap berjalan. Walaupun dalam keadaan pandemik setahun lebih, Masya Allah, bunyi-bunyian ni orang dalam online di mana-mana pun dengar. Jadi semoga terus-terusan insya Allah. Lebih ramai lagi lepas ni. Dalam pada ramai yang kita harapkan, kita diuji macam ni pula. Sepatutnya tengah-tengah antara kita ni ada orang lain. Tapi sekarang ni tak boleh. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kita minta sungguh-sungguh yang tidak berhalangan, tolong jangan beralasan nanti kalau kena COVID macam mana. Tolong sahabat, Tuhan kita Allah. Bila kita jaga SOP sungguh-sungguh, serahkan diri kita pada Allah. Apa yang kita amal malam tadi, minta dengan Allah perlindungan. Azan subuh, apa amalan lepas subuh kita. Nak keluar rumah, nak start kereta, hatta nak masuk jumpa kawan-kawan, apa SOP yang kita nak jaga. Sebenarnya kita sedang disindir oleh Allah tentang SOP aku lama dah dalam Quran dan hadis tu. Tapi kita ikut sungguh-sungguh ke tidak? Ini SOP manusia, kita betul-betul pegang, semoga kita balik. Ya Allah, apa yang undang-undang kerajaan buat, aku boleh pun ikut. Apa yang Allah suruh buat, aku tak ikut pun selama ni. Sebenarnya secara halusnya kita pandang diri kita sendiri, pandang hati kita sendiri. Pasti Allah jaga kita bila kita jaga agama Allah. Ini yang Allah sebut. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi saya tak naklah, peluang dah ada. Kemudian kita macam-macam lah. Ini macam Bonda Datin Halimah sebut. Kan? Sebab macam nak try test dulu kehadiran macam mana. Bukan try test macam mana. Saya akui hari Sabtu kuliah pertama saya di Masjid Gombak Utara bersemuka. Hari apa jam baru ni? Masjid Al-Mustaqim Ampang. Pun macam tu kan. Macam tak ada orang. Kan tak apa lagi. Tapi cakap-cakap dia, bila dah bercakap dia lupa siapa yang masuk, siapa keluar, tak pandang dah. Habis tu ramai pula. Bila masa mereka ni masuk? Macam tu. Maksudnya kita masing-masing nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Jangan ada was-was tu. Amalkan 3 qul tu paling asas. Kalau kita tadabbur 3 qul tu, sahabat-sahabat muslimat, insya-Allah bergantung betul-betul kepada Allah. Jangan peluang dah ada, dulu kita menjerit-jerit bila nak buka, kenapa ditutup. Sahabat-sahabat sekarang dah buka walaupun dengan macam-macam yang kita pun tak seronok, tapi berlapang dadalah. Okey, berlapang dadalah insya-Allah. Baik, pada pertemuan ini, selain daripada doa khusus yang diminta oleh Dr. Nur Anita dan keluarga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sudah pasti hajat beliau ini, semua kita lah ada hajat-hajat tertentu. Semoga beliau minta ustazah doakan murah rezeki untuk bantu capai niat yang dihajati.
Niat ni sebutlah masing-masing sahabat-sahabat, sebab kalau beliau mempunyai hajat, semua kita pun ada hajat. Okay, kalau beliau diuji, semua kita pun diuji. Jadi keberkatan majlis ilmu ni semoga Dr. Nur Anita dan keluarga dimurahkan rezeki untuk bantu capai niat yang dihajati, selamat dan dilindungi Allah dari segala malapetaka. Kita doakan saudara kita ni yang minta khusus dalam majlis ilmu ni. Sebenarnya malaikat kata amin, doa yang baik itu untuk mujur. Sebab itu indahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, kadang-kadang sampai terlupa nak doa untuk dirinya sendiri sebab sibuk mendoakan orang lain. Indah kan ukhuwah yang macam ni? Subhanallah, semoga itulah juga ukhuwah kita. Baik, kita terus baca pelajaran hari ni sebab saya tepat 10.30 kena golek kereta dah. Kena golek kereta, tak boleh golek tayar kan. Ke Putrajaya ada rakaman RTM untuk fikrah pukul 3 petang ni. Okay, jadi sahabat saya Jaja, Ustazah minta tolong. 6 bulan dah sahabat-sahabat saya tak drive langsung. Betapa saya betul-betul just stay at home. Kan saya langsung tak bawa kereta, petang, maghrib dengan isyak saya mesti ke rumah bapa saya di Datuk Keramat. Kemudian mesti ustaz yang drive. Jadi pergi mana-mana pun jangan lagi bawa kereta kan, awak break dengan ni pun tak kenal. Jadi alhamdulillah ada sahabat yang nak teman, syukran Jaja, subhanallah. Jadi kita teruskanlah insya-Allah nanti ke depan Masjid Taman Tar Ampang lebih imarah lagi daripada ini. Ini sebagai permulaan insya-Allah, amin. Baik, bab ke-27 daripada kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Bergaul dengan orang yang memperolok Al-Quran. Orang yang mempermain-mainkan, memperolok-olokkan Al-Quran, itu bukan orang beriman. Tapi kenapa ada dalam pelajaran kita hari ini Ustazah? Mungkin ada yang lupa pelajaran kita merujuk kepada buku kecil 50 ciri-ciri orang munafik. Kenapa nak belajar tentang munafik tu? Jangan kita yang masuk di kalangan orang munafik. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak bangkit di mahsyar dengan iman, nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Siapa yang akan dinerakakan oleh Allah adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan di kalangan yang kufur itu termasuklah orang-orang munafik. Kita dah belajar bab 1 hingga 26 lama sebelum ni. Semoga tidak terlupa, boleh intai baliklah kita punya isi kandungan nombor 1 sampai 26. Ustazah tak boleh nak bacakan lagi satu persatu. Kita terus masuk kepada yang 27. Yang kita gauli sekarang ini, yang kita jadikan sahabat sekarang ini. Adakah orang yang ikut sungguh-sungguh apa kata Allah, mesej yang Allah sampaikan dalam Quran, ataupun orang yang suka memperolok-olokkan Al-Quran? Sahabat-sahabat, kita disuruh oleh Allah untuk mencari ilmu. Dengan ilmu kita kenal. Sebab tu bila belajar kitab ni, aku tak nak masuk di kalangan orang munafik ni ya Allah. Dan yang datang sebagai sahabat kawan-kawan kita ni, semoga Allah hijab, Allah lindung kita daripada orang munafik. Sebab sangat susah kalau kita berkawan dengan orang munafik. Antara dulu kita belajar tentang orang dengki kan. Bila ada orang dengki, nak naik jatuh balik, nak naik jatuh balik sahabat-sahabat. Sebab muslimat dirahmati Allah, mereka tak suka tengok kita senang. Orang dengki ni nampak orang senang, dia yang susah. Nampak orang susah, dia yang senang. Jadi rupanya dengki ni ciri orang munafik. Kita belajar dah, Masya Allah. Antaranya lagi bergaul dengan orang yang memperolok Al-Quran. Turun ayat-ayat Allah. Bagaimana caranya bukan ditafsir sendiri. Kalau ada guru-guru yang mengajar tafsir Quran, tadabbur Quran, dia bukan mentafsir sendiri. Tolong faham ya sahabat-sahabat muslimat. Dia merujuk kitab-kitab yang telah ditafsir oleh pakar-pakarnya. Kita ni siapa? Ustazah Zai lagilah, tolong bacakan saja. Okay, jadi kalau kita baca terjemahan Quran, hati-hati bila kita duk baca terjemahan. Oh ni rasanya iyalah kod, macam tu kod maksudnya. I rasalah macam tu. Hati-hati bila dah mula je rasa kod tu, cepat-cepat tanda ayat tu rujuk kepada orang yang pakar. Tapi kalau setakat dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, semua kita tak payah baca tafsir pun kita faham dah. Kan? Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat yang macam kita sukar nak faham. Apa maksud ni? Tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, kita pun termenung. Oh, kalau tangan kita 2, tangan Allah 10 kot. Kalau tangan kita jari 5, mungkin jari tangan Allah ni ada 10 kot. Ini semuanya menjadi satu permainan iblis yang betul lah tu. Tangan Allah mesti lebih besar daripada tangan kau. Allah tak mungkin sama. Kan? Kita tahu dah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan dia tidak akan sekufu, tak akan sama dengan mana-mana makhluk yang dia ciptakan.
Jadi jangan main kod dan rasa. So Quran ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan hanya kita nak mengaji tetapi kita mengkaji. Ini yang paling penting. Ayat Allah juga, afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tak explore, tak perhati akan isi Al-Quran tu? Kita satu persatu nak ambil cakna lah. Okey, kita baca. Umat Islam seharusnya faham dan peka dengan sikap orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Orang Islam seharusnya faham dan peka dengan sikap orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Bukan maksud busybody macam yang kita faham tu. Tapi kalau dalam memahami Quran dah mula terseleweng, dah mula lain macam, kenapa kita masih nak stay bersama dia? Faham ya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Kadang-kadang kita ni mengaji macam-macam dah. Pagi, petang, siang, malam, Masjid Tamanta, Masya Allah, para masyaikh yang hebat-hebat didatangkan ke sini. Jadi sahabat-sahabat muslimat, kita pula yang mudah condong kepada orang yang tak belajar. Ni aku dapat dalam mimpi ni. Semalam Allah membisikkan sesuatu di balik bantalku. Kan percaya sungguh kalau buat mimpi. Kita buat ajaran sesat tu kita tak pelik. Sebab zaman Nabi ada pada zaman tu pun ada ajaran sesat. Ini kan lagi, Nabi tak ada hidup dengan kita sahabat-sahabat muslimat. Maksud Ustazah tak pelik ada ajaran sesat tu sebab namanya manusia ni, Allahu Akbar. Iblis sangat dengki, sangat cemburu kat dia. Tapi yang pelik ada yang follow. Kan follow. Kan mimpi macam gini kan. Nabi dipilih kita ni diangkat sebagai Rasul yang terkini. Yang follow tu pula bukan calang-calang. Ya Allah, orang yang mengaji sampai ada PhD. Maka mintalah dengan Allah. Berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah ya Allah. Kan jangan engkau cenderungkan hatiku ke jalan-jalan yang engkau murkai. Lengkap dah dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ya Allah, tunjuk aku jalan yang lurus. Kita ni berkomunikasi dengan Allah. Orang yang tak solat tidak akan ada komunikasi dengan Allah. Tapi orang yang solat, dalam solat ada Fatihah, pasti ada komunikasi dengan Allah. Ada sembang-sembang dengan Allah. Tapi kita tak dengar lah jalan mana yang engkau minta. Kalau dengar pingsan kita tengah solat kan. Kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba balik jalan mana yang engkau minta. Tak ada. Kita diajar terus siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Tapi kita baca di lisan, kita tak masukkan ke dalam hati, kita tak punya rasa. Sahabat-sahabat, ini yang paling sukar untuk kita dapat dalam jiwa kita. So minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kan ada lagi ajaran-ajaran Allah. Dalam solat disuruh kita baca, dicadangkan untuk baca, duduk antara dua sujud. Ada kalimah wahdini, tunjukkan aku jalan. Sahabat-sahabat, berikan aku petunjuk. Nanti subuh pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait, berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang engkau beri hidayah. So orang lain tu siapa? Orang yang memang kekal dalam hidayah Allah sampai ke mati. Ni nak cakap meremang bulu roma. Sebab kita kan kata, Ustazah saya dapat hidayah pada umur 40 tahun. Alhamdulillah. Tak ada siapa yang boleh jamin saya mati umur 60 tahun kekal dalam hidayah. Faham muslimat? Tapi sangat risau. Sebab tu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau dah beri dah aku hidayah ni ya Allah, risau. Minta ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah pendirianku ya Allah. Supaya aku tetap apa pun yang berlaku, Covid tak Covid, sahabat-sahabat, tetap kita berdiri atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita nak. Allah tak pandang awal-awal dulu kita siapa. Allah nak pandang mati tak kita dengan kalimah tu. Kita takut baru senang sikit tergelincir. Nauzubillah. Okay? Baik, iaitu tidak mendekati atau bergaul dengan mereka sehingga boleh menjejaskan dan merosakkan akidah dan akhlak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang memperolokkan Al-Quran, yang engkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ini nak jaga. Perenggan yang pertama. Musuh-musuh Islam, terutama orang-orang kafir dan munafik, sentiasa berusaha untuk merosakkan dan menghancurkan peradaban umat Islam dalam segala bidang.
Ni kenalah macam hari ni ustazah. Covid-nya pasal ramai orang dah tak beriman kepada Allah. Hati-hati nak bercakap sahabat-sahabat. Kita tak ada seorang pun yang nak dibeginikan. Betul? Kalau kita rujuk ke tamadunan manusia setiap 100 tahun. Hampir setiap 100 tahun. Cuma sebab jarang di kalangan kita yang usianya lebih 100 tahun. Okay, saya tengok begini je logik akalnya. Bapak saya umur 80 lebih. Dia kata aku tak pernah jumpa lah orang dihalang di masjid. Kan muslimat? Tapi ketika tok moyang dia hidup dulu, pernah melalui fasa sukar 100 tahun ni. Masya Allah, bahkan ada wabak yang mematikan orang berduyun-duyun sekaligus. Berjuta manusia mati. Jadi hari ini Allahu Rabbi, kita tak jumpa jalan mana. Tapi bila pakarnya mengatakan ini antara ikhtiar. Dalam pada mereka memberikan ikhtiar, jangan pernah kita berpisah dengan sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah. Okey, kalau kata Ustazah Zai masih jual lagi kurma ajwa, ada. Kenapa kak? Sebab kita makan lagi benda-benda sunnah tu sahabat-sahabat. Masih menjadikan ikhtiar. Bahkan dalam pandemik ni, orang cari air zam-zam, orang cari kurma. Saya kata dia pun ni tak percaya ke dengan vaksin? Contoh jangan ada satu je ikhtiar. Macam-macam ikhtiar kita buat nak lindung diri. Dan jangan kita percaya sahabat-sahabat dirahmati Allah kerana vaksin itulah kita teguh hari ini. Kerana vaksin itulah kita kuat. Ini paling takut. Sebab tu saya tak malu bercerita di mana-mana. Awal dulu saya kata ustaz daftar lama dah. Saya kata abang pergilah, saya tak nak kot. Tak nak macam mana pun tak nak. Sahabat-sahabat, jangan pandang saya sebagai isteri yang ingkar. Abang nak cucuk, saya tak nak. Sahabat, ketika itu kematian baru 2 orang, 3 orang. Bila kematian ratusan orang, sehari kita mendengar puluhan ribu, ya Allah. Aku ni tak nak jadi orang yang zalim. Mungkin aku ni pembawa Tuhan, aku tak tahu. Jadi setakat ini pakarnya menyatakan demikian. Dan aku tak tahu mana yang betul. Confuse belaka ni dengar telinga kanan gitu, telinga kiri gitu. Kita bukan ahlinya sahabat. Kita takut kita tergerincir daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Rabbi bukan senang. Tapi Islam dah mengajar kita ada istikharah. Ada berpaut sungguh-sungguh, tunjukkan ya Allah. Hatta dah beratur, okey lah bang daftarkan. Kan? Dah beratur dah dekat PWTC tu. Apa ke namanya? Nak sebut pun tak kerti sampai sekarang muslimat kan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pun sebut beratur elok. Tetap ni dalam hati ni, ya Allah, kalaulah benda ni tak betul, kau pengsankan aku depan tu pun tak apalah ya Allah. Apa gitu taksubnya Ustazah Zai ni. Tapi ya Allah, aku buat keputusan ni atas bismillah. Tolong ya Allah. Hatta dah dicucuk ni, ustaz dia ambil video kat depan. Yang apa kami teruk sangat tu? Ya Allah bang, vaksin ni bukan Tuhan saya, bukan. Apa-apa berlaku lepas ni bukan kerana vaksin. Allah nak bagi saya sakit. Kalau saya sihat pun bukan kerana vaksin. Tuhan saya Allah. Masuk dalam kereta pun masih lagi pok-pek. Dah lah dia tu ceramah sudah-sudah ustaz kata kan. Sebab kita pun tak tahu sahabat-sahabat. Kita pun tak tahu. Kalau Allah boleh lindung benda macam ni. Ada ikhtiar-ikhtiar lain. Balik pun dah cucuk vaksin, jangan makan ajwa, jangan makan minyak zaitun. Apa peduli aku nak makan ni Nabi punya kesukaan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak tahu. Jadi wahai Allah, kan kita ni semua sahabat-sahabat, kalau kita tak balik pada Quran dalam kegelapan. Kalaulah hari ini kan orang tanya, Ustazah umrah bila buka? Cuba ingat 20, 30, 40 tahun dulu. Ada orang pergi umrah cucuk. Kena ada buku untuk buat visa. Tak ada sahabat-sahabat. Tapi setelah mula-mula nak kena cucuk tu, orang bertelagah juga. Tapi akhirnya pakat pi, ada visa tak pi ni? Ada. Ustaz Azwan dalam kursus umrah pertama, niat di miqat kan. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tertib. Mesti ini rukun umrah. Okey, semua dah hafal, langguk. Semangat lagi umrah. Tapi ada yang keenam, jangan lupa. Puah dia pebelik kitab. Apa benda ustaz ni? Yang keenam, visa umrah. Dia kata sabar je lah. Sebab lulus semua sahabat, visa umrah tak dapat, tak boleh juga. Kan sahabat-sahabat tak boleh lepas pergi. So dalam nak buat visa umrah kena cucuk juga. Hari ini terimalah hakikat. Saya pohon maaf ini kena sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita jadi macam mana satu yang betul Ustazah? Yang betul hanya Allah. Yang tak nak cucuk pun ada hujahnya, yang nak cucuk pun ada hujahnya. Kita tak nak dua puak ni bergaduh sampai tak kenal. Kiblat kita sama. Solat kita tetap 5 waktu sahabat-sahabat. Tolonglah. Jangan ada yang bergaduh-gaduh. Kau ni. Kan sahabat, kita sedih mereka tak dapat masuk sebab tak cucuk 2 dos vaksin tu. Kita sedih. Kita nak mereka memeriahkan masjid kita.
Tapi kalau ini pakarnya mengatakan jangkitan berlaku dengan bagaimana, sahabat-sahabat, kita minta semua ni berakhir. Kemelut ni berakhir insya-Allah. Sebab apa kita tak selesa hidup macam ni. Jadi bila kita meyakini demikian, muslimat dirahmati Allah, bukan nak masuk ke Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi sahaja yang ada syarat ke-6 tadi tu. Faham tak? Sekarang rupanya nak masuk Masjid Taman Ta pun berapa ramai yang jaga kat depan tu tadi. Takut saya. Orang lain seorang je jaga tau. Ini sampai 4-5 orang tu dia. Nasib baik tak pakai perisai apa. Hebat sungguh. Masuk dalam masjid pula ada lagi Ustazah Siti. Siapa pula yang biru tu? Takut jaga lagi muslimat. Jadi maksudnya kita sangat berhati-hati. Semoga berlaku apa-apa pun setelah kita berusaha. Setelah kita berdoa. Jangan nanti kita kalaulah dulu aku ambil ikhtiar yang ni mungkin. Mulalah kita nak berkalau-kalau tu. Itu bahaya. Jadi Allah tak bagi. Nabi tak bagi kita berkalau-kalau dalam kecewa tu. So kita takut benda ni lah yang termasuk dalam pelajaran kita hari ni. Musuh-musuh Islam terutama orang kafir dan munafik sentiasa berusaha untuk merosakkan dan menghancurkan peradaban umat Islam dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Kita tak nak orang yang perawatan Islam bergaduh dengan doktor-doktor perawatan moden, kan? Sahabat-sahabat kita tak nak macam tu. Ustazah, ini golongan moden, ini golongan ortodoks tiba-tiba, kan? Apa hal pula sebut macam tu? Kita tak nak sahabat-sahabat, sedangkan Tuhan kita tetap Allah. Okey? Apa lagi? Justru itu kaum muslimin hendaklah berhati-hati dan menjauhi daripada bergaul dengan mereka agar tidak terpengaruh dengan mereka. Siapa mereka yang memperolokkan ayat Quran? Di mana buktinya? Kita tengok surah An-Nisa ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu perintahnya dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuki kepada mempersoalkan yang lain, kerana sesungguhnya jika kamu ikut, tentulah kamu sama dengan mereka. Kadang-kadang sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita sembahyang daripada umur 30 tahun. Contoh, lengkap 5 waktu langsung tak tinggal. Kan sampai umur kita dah 50 tahun. Jumpa balik kawan-kawan lama. Kau sejak tak tinggal sembahyang ni apa kau dapat? Aku tengok anak mati aksiden, laki tinggalkan kau, kan. Aku tak sembahyang okey je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita biasa jumpa orang macam ni. Biasa orang tak sembahyang. Biasa orang tahu menutup aurat tu wajib tapi tak buat, itu biasa. Mereka orang yang berdosa. Orang berdosa pasti bila dia bertaubat Allah ampunkan. Ini sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Ghaffar, Maha Al-Afu, Maha Pemaafnya Allah. Allah macam lupa yang dulu ni kita ingkar pada perintah dia. Maksud macam lupa tu sahabat, Allah bila dah memaafkan, dia takkan ungkit balik apa yang kita dah pernah buat zalim pada dia dulu. Allah takkan macam kita. Saya dah maaf dah Ustazah, tapi saya tak boleh lupa. Kan yang tu kita. Tapi Allah tidak. Muslimat dirahmati Allah. Bila kita betul-betul dengan air mata taubat kita, aku tak nak ulang dah ya Allah. Teruknya aku dulu ya Allah, syukur Engkau panjangkan umur aku ni ya Allah. Muslimat dirahmati Allah, doktor-doktor kita kat hospital, misi-misi kita bercerita. Ustazah antara yang paling tak boleh tengok bila kata nak ditidurkan tu, ada yang meronta nak minta balik kampung. Kenapa nak minta balik kampung? Dulu ada peluang balik kampung tapi saya tak pernah nak ziarah mak ayah saya, nak salam, nak cium tangan, nak menyantuni. Sekarang saya tak boleh. Ni nak ditidurkan, entah saya tak hidup lagi. Saya nak jumpa mereka, tolong. Kalau saya tak boleh keluar daripada hospital, tolong bawa mak ayah saya. Tak boleh tuan. Boleh video call saja. Meraung, meratap-ratap ada sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Ada yang minta nak pergi ATM semata-mata. Saya hidup selama ni sengaja tak bayar hutang orang. Saya nak mati dah ni. Kalau saya ditidurkan tak hidup balik, saya tak boleh bayar dah dekat akhirat.
Ini kisah-kisah mereka ya, berkongsi dengan Ustazah. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bila sebut, ya Allah aku tak melalui benda tu. Takkan nak tunggu kita dibegitukan, baru kita betul-betul nak buat kebaikan. Jadi bila orang sebut pada kita, Ustazah macam mana ya, ada orang ni suruh sembahyang tak nak sembahyang. Anak saya lah Ustazah, kejut pagi tadi subuh, duk lagi tarik selimut. Tak apa Kak, biasa. Ustazah ni kalau cakap dengan dia, biasa, stres aku, dia kata kan. Nabi Nuh punya dakwah lagi dahsyat. Nabi Nuh, ya Allah, beratus tahun. Tapi Allah, hitungan jari tak sampai yang mengikut Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh nampak muka Nabi Nuh ni kelubung muka terus. Sumbat telinga dengan kapas. Anak akak setakat tarik selimut tu biasa je. Faham muslimat? Dia tak ada kata, mama ni menyibuk lah. Tak ada tengking, tak ada marah. Dia tutup, dia bangun. Tapi dia tak pergi bilik air. Dia tunggu mak dia keluar. Kemudian sahabat dia sambung tidur balik. Kan biasa tu biasa. Biasa Ustazah, biasa. Tapi dia tak kata, mama tu sembahyang pun ayah tak sayang kat mama juga. Ceraikan mama juga kan. Na'udzubillah. Sahabat, kalau dia hanya berdosa, dia bertaubat, Allah mudah ampunkan. Tapi jangan jadi orang yang ingkar, kufur. Ingkar kufur ni, Allah aku tengok kau sembahyang pun tengok hidup susah aja. Kan, aku tengok engkau pakai tudung beria-ria ni pun nampak macam lagi kena jual, rumah engkau lagi ada. Sedih saya Ustazah kawan cakap macam tu kat saya. Muslimat dirahmati Allah, dia menafikan. Soal aku senang ke susah setelah aku taat perintah Allah, itu rezekinya Allah. Jangan sebab kata lagi aku sembahyang, lagi macam-macam ujian. Tak sahabat. Okay, kita takut daripada pendosa akhirnya jadi orang yang kufur kepada Allah. Kita hidup atas dunia ni semua ada ujian. Macam-macam bentuk ujian. Dan ujian itu Allah jamin, ini tanda aku dekat dengan kau. Aku sedang perhati kau. Kalau aku tak sayang engkau, aku bagi engkau macam Fir'aun tu, kaya raya senang. Sebab apa muslimat? Fir'aun makhluk Allah yang tak pernah sakit seumur hidup. Tak pernah sakit. Ya Allah, kalau kita baca sirah, tak pernah sakit Fir'aun. Dan sejak Fir'aun bertahta di bumi Mesir, apa yang tak ada di bumi Mesir? Sungai-sungainya mengalir hebat, tumbuh-tumbuhannya Masya Allah. Maka dia mengaku dialah Tuhan. Kan? Ini yang Allah tak nak bagi kita nikmat. Sebab tu bila kita diuji sahabat, dia macam nak pause sekejap kita daripada kelekaan terhadap Allah. Okay? Jadi pandanglah ini sebenarnya tanda kasih sayangnya Allah. Kita akan jadi sejuk hati, tunduk sujud balik kepada dia, supaya kita tak jadi manusia yang taghut, yang melampau-lampau dalam hidup ni. Okay? Ini kasih sayangnya Allah yang kita nampak, sehingga ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita. Mana tadi? Surah An-Nisa ayat 140. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu perintahnya dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah, diingkari dan diejek oleh kaum kafir dan munafik. Diejeklah tu. Sembahyang tapi hidup kena tinggal laki juga. Diejek jadi orang beriman. Maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuki kepada mempersoalkan yang lain, kerana sesungguhnya jika kamu ikut, tentulah kamu sama dengan mereka. Maknanya apa? Kita kena tinggal ke kawan macam tu. Kalau akak kuat, akak kena bagi nasihat. Kena tegur. Perkara mungkar dah ada depan mata, wajib untuk kita tegur. Ini sifat orang beriman sahabat-sahabat. Tapi kalau kita tak mampu tegur dengan lisan ataupun kekuasaan, kekuasaan ni senang. Contoh, orang tak patuh SOP, buat je undang-undang, siapa tak pakai mask kena 1000 compound. Memang kita tak seronok, betul tak muslimat? Siapa yang seronok? Ustazah apa ya? Sekarang ni saya nak pergi masjid dah tadi, dah sampai dah dekat Jelatik. Ustazah duduk kat Keramat, sanggup U-turn patah balik. Kenapa? Sebab tak bawa mask. Baik kedut 1000 dari kena bayar 1000. Macam tu. Kan handphone tertinggal tak apa lagi sekarang. Jangan tertinggal mask. Tapi handphone tak bawa, tak boleh masuk masjid juga. My Sejahtera kat situ. Patah balik lagi Ustazah, handphone tertinggal. Kita tak seronok undang-undang ni. Tapi rupanya dibuat sahabat-sahabat untuk apa? Kan? Kalau tak buat macam ni, sedangkan buat pun masih ramai. Ustazah, ramainya orang beli nasi lemak kat Keramat tu, sedap ke? Sedap. Tapi kenapa rapat-rapat sangat tu? Dah orang lupa dah masing-masing tengok handphone, WhatsApp. Dah tak ingat dah nak sentuh orang depan dah sahabat-sahabat. Kecuali jerit. Tolong jarak sikit, nanti saya kena denda 20,000, tak berbaloi saya jual nasi lemak je ni. Kan?
Lawak sungguh sekarang ni nak beratur dekat depan nasi lemak pun boleh jadi gaduh, muslimat dirahmati Allah. Jadi undang-undang ni dibuat memang kita tak suka. Samalah macam perintah-perintah Allah dalam Quran. Kenapa tak boleh jadi orang beriman ni susahlah? Patut kata Nabi Isa, sahihlah. Macam duduk dalam penjara. Semua tak boleh. Kerana sahabat-sahabat, dunia ini adalah syurga bagi orang yang kafir kepada Allah. Tapi ibarat apa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, macam kita duduk dalam penjara, ini boleh, itu tak boleh. Masih penjara ada ruang untuk makan. Masih penjara ada orang sahabat-sahabat dirahmati Allah peluang untuk tidur. Tapi kalau neraka Allah, tak ada langsung peluang untuk berehat. Tak ada langsung peluang untuk direhatkan daripada azab, tak ada. Jadi jangan sampai kita dinerakakan oleh Allah yang disebutkan sebagai azab api neraka Allah. Ini yang paling kita takut. Justru perkara 27 ini mengajar kita menjauh tu, kalau kita dah tak mampu nak tegur, jangan menjauh dengan benci. Tolong dalam jauh ada kasih sayang dan doa. Aku dah tak mampu nak tegur, ya Allah. Aku cakap pun lagi dia biadab dengan aku, ya Allah. Maka apa kita nak sebut? Tolonglah beri petunjuk hidayah, tunjukkan jalan yang benar. Jangan dalam doa biar dia kena COVID baru dia tahu. Jangan macam tu muslimat. Kita ni kalau marah kat orang, tak kena batang hidung Ustazah, cuba kena COVID tu kat dia, baru dia tahu. Okay, jangan. Doa tetap dengan kasih sayang. Kenapa doa dengan kasih sayang? Hanya doa yang berinti kasih sayang sahaja yang dimustajabkan oleh Allah. Doa yang berinti benci, sahabat-sahabat dirahmati Allah terhijab, sebab Allah tak suka dengan orang yang hatinya ada benci walau sebesar zarah. Ini saya ulang kat mana-mana dalam banyak bab. Sebab ada orang tanya kenapa doa saya tak makbul lagi Ustazah. Sebab dalam kita berdoa kadang-kadang kita padan mukakan orang. Ini tak baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Kita ambil satu lagi, itulah dia bab yang ke-28, memakan harta anak yatim. Okay, selalunya dalam kitab ini kita akan ambil 2 ke 3 tajuk bergantung kepada masa lah. InsyaAllah kita ambil satu lagi. 2 pun sempat kot insyaAllah. Kita tengok. Okay. Bab 28, memakan harta anak yatim. Jadi bila baca tajuk saja, kenapa pula tajuk memakan harta anak yatim? Jawapannya memang tak boleh. Tapi sebab dia duduk dalam ciri orang-orang munafik, kita nak jadi lawan kepada itulah. Dalam pasca COVID ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat, muslimin ada yang dalam talian kan. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dalam 2 bulan lepas kot saya dengar berita sepanjang Mac ke bila tahun lepas, maknanya tak sampai tempoh setahun setengah ni, di bawah Kementerian Pelajaran sahaja, saya ingat lagi angka ketika itu 2,517 orang menjadi yatim atau yatim piatu. Anak-anak yang berdaftar bawah Kementerian Pelajaran. Maksudnya bila mereka naik sekolah, mereka tak ada ayah ataupun tak ada ibu ataupun tak ada kedua-duanya. Kan? Kerana apa sahabat-sahabat muslimat? Kemarin kami baru santuni di seberang perai. Kan? 6 orang yatim piatu dalam tempoh seminggu mak ayahnya meninggal COVID. Jadi kita sebut perkara macam ni, ya Allah Tuhan. Kan? Siapa yang nak mengambil peranan? Meninggal anak, adik-beradik kita meninggalkan anak yatim. Quran kata bukan hantar rumah kebajikan, rumah saudara yang jauh-jauh dulu. Tapi adik-beradik kena ambil peranan tersebut. Tapi Ustazah, saya pun fakir miskin juga ni, saya pun tak ada. Ambil dulu dia. Ambil dulu anak kita 4 orang, campur anak kepada adik kita yang meninggal tu 4 orang, ambil dulu. Sahabat, ajaib akan berlaku. Allah yang jaga mereka ni. Allah yang cukupkan rezeki. Jangan kita, bang, kalau kita jaga nanti macam mana? Kita pun miskin ni. Anak kita 4 orang tu pun kita tak terbela. Jaga dulu sahabat-sahabat. Lepas tu buka luas-luas hati kita ni. Ikhlaskan hati. Daripada dijaga orang lain, biar aku adik-beradik, darah daging dia sendiri, ya Allah jaga. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah beri jaminan orang yang jaga anak yatim ni mereka dilindungi. Jadi bagaimana perlindungan Allah? Kita tengok. Siapa yang jaga anak yatim dengan niat, semalam saya dipanggil untuk tajuk apa ya? Apa semalam yang buat Ustazah gelak tu? IPD Kuala Terengganu. IPD ni kan polis kan. Tajuknya poligami semanis madu atau sepahit hempedu.
Ustazah pun gurau. Ustazah bukan ahlinya ni nak cakap benda ni. Kan? Tak apa Ustazah. Jadi rujuk surah An-Nisa ayat 3. Yang ustaz-ustaz kompom bacakan. Kan? Saya live ni sahabat. Mathna wa thulatha wa ruba'. Cukup kan? Tapi bukan habis kat situ je. Bahas tu saja setengah jam ayat tu. Sebab apa rupa kisahnya? Quran ni sangat cantik. Daripada mu ambil anak yatim, dulu rupanya zaman jahiliah ramai orang ada niat jahat. Niat macam ni pun sampai sekarang tak berakhir. Oh, yang yatim ni mak bapak dia tinggal harta banyak ni, kaya raya ni. Kalau aku kahwin dengan dia, harta dia automatically jadi harta aku. Faham tak sahabat? Dulu tak heran orang tua kahwin dengan usia anak-anak belasan tahun. Biasa, jadi daripada aku bela macam ni, aku tak boleh makan. Tahu Allah kata tak boleh makan harta anak yatim. So nak menghalalkan, biar aku jadi suami dia. Ni ada pula. Kau main kona ayat Quran, faham sahabat-sahabat? Tapi dia kona ikut nafsu dia. Hari ini pun berlaku. Allah meremang bulu roma, na'udzubillah. Jadi kita nak faham, niat di hati ni Allah je tahu. Engkau memperistrikan orang tu 2, 3, 4, apa niat engkau? Jadi innamal a'malu binniyat, Nabi ajar ni tak ada yang tak betul. Semuanya betul. Sebab hal niat ni bagusnya dia ustazah, anak yatim yang dia bela dia nikahi, bagusnya orang semua angkat julang, baguslah dia ustazah, dia nikah dengan anak yatim yang dia bela tu. Bagus, tapi niat di dalam tu aku nak rebut harta arwah pak dia dulu, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Jadi Quran dah bahas, benda-benda dalam ni pun Quran dah bahas. Sebab tu bila kita baca mesej-mesejnya Allah dalam Quran, okey, faham. Kita tak pernah tahu apa niat orang tu kahwin 1, 2, 3, 4, tak pernah tahu. Tapi kalau kau sekali buat jahat, kan ada niat-niat kepentingan-kepentingan lain, tak payah tunggu mak bapak isteri kedua, 3, 4 tu balas dendam, tak payah tunggu. Allah akan beri. Isterinya 4, rumahnya bertingkat-tingkat, keretanya berkilat-kilat. Tapi tak bahagia pun sahabat. Kenapa ya ustazah nampak orang tu lagi ramai, isteri lagi macam muka dia com hari-hari. Dia resah. Ada juga orang, ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi SAW contoh terbaik dah. Tapi kenapa berbahagia? Bukan tak ada masalah dalam rumah tangga dia. Tapi bertanya Allah dulu. Nak buat macam mana dengan rumah tangga yang ada masalah ni? Kita cerita kat Facebook dulu. Kita ngadu kat jiran sebelah dulu. Kau datang rumah aku hari ni, aku ada benda nak cerita. Cerita apa? Laki aku tu. Kan cerita dekat orang sebelah dulu. Ingatkan orang sebelah, kesian, aku kesian tengok engkau. Balik rumah, padan muka dia bang. Hari tu masa kahwin tak jemput kita. Ai pula dah. Bukan semua orang seronok sahabat-sahabat. Mengadu dengan Allah. Pengaduan dengan Allah ni cukup indah. Bila nak mengadu dengan Allah, sahabat, betul tengah-tengah malam. Tapi kalau tengah-tengah malam tu buat kita gitu, saya tak boleh ustazah 3 pagi ngantuk. So pilihlah waktu tengah. Ustazah, suami saya ni ustazah, tak tahulah outstation ke, cawangan ke, tak tahulah, tak pernah balik. Akak sunyi. Masa bersunyi-sunyian dengan Allah itulah waktu yang paling cantik mengadu. Walaupun waktu lepas duha, walaupun lepas waktu solat fardu zuhur. Kenapa lepas zuhur kita nak baca Quran? Tak faham ayat ni, tapi entah kenapa air mata jatuh. Pernah tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kita ngaji, tak faham maksud, tiba-tiba nangis. Nanti kita, ayat ni cerita pasal apa Kenapa aku tiba-tiba nangis? Ya Allah ustazah, baca terjemahan dia tiba-tiba macam dipujuk oleh Allah. Ini indahnya waktu bersunyi-sunyian dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Kalau dekat kenapa tak menjelma ustazah? Jumpanya nanti dalam syurga. Kita nak cabar-cabar pula Allah. Kalau betul lah engkau wujudlah engkau di hadapanku. Itu yang jadi ajaran sesat pelik. Allah mendatangi saya pada sekian tanggal sekian, ya Allah, orang percaya pula tu. Yang percaya tu pakar-pakar profesion. Allahu Akbar, pelik sungguh sahabat-sahabat. Okey, kita ambil satu persatu. Memakan harta anak yatim. Dalam Islam, anak yatim bermaksud anak yang ditinggal mati oleh ayahnya semasa dia masih kecil atau belum dewasa. Kalau Jabatan Agama Islam kita sampai umur berapa ya ustazah kita nak katakan dia anak yatim? Sampai habis persekolahan tingkatan 5 usia 17 tahun. Okey, jadi kalau macam COVID ni sahabat muslimat, saya kematian bendahari surau rumah saya. Yang jemaah Taman Tar, Masya Allah, sumbangannya ketika saya nak membina surau Al-Ittifaq dulu. Bonda Datin Halimah pun jadi saksi, Masya Allah.
Kan surau rumah saya tu saya pindah surau papan je lah kan. Lepas tu kami robohkan, siaplah surau. Kalau orang lalu tepi ni masjid ke surau, memang alhamdulillah syukur. Okey, yang menguruskan bantu hal-hal keuangan masuk keluar ni almarhum, subhanallah, semoga syurga dia, Yunus bin Badawi. Kami panggil YB. Okey, sahabat-sahabat YB lah, Yunus Badawi kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, positif COVID sekeluarga 14 orang ke gitu, sebab rumah anak sederet dengan rumah saya. Jalan A, rumah beliau ni di jalan D. Jalan D tapi depan, kalau saya di pos kereta saya nampaklah rumah dia tu. Jadi rumah anak sederet dengan rumah saya. Jadi anaknya sekeluarga dengan cucunya semua kena. Nak dibawa ke hospital Ampang, masa berwhatsapp dengan ustazah. Berwhatsapp, kan ustazah saya dah masuk dekat ward ni, tapi oksigen saya drop sangat lah. Ustazah tolong doa ya. Itulah last WhatsApp saya dengan beliau. Anak-anak, isteri semua sembuh, tapi dia kembali ke rahmatullah. Yang comel Allah susun sahabat-sahabat. Elok anak dia kata dapat pergi ziarah ayah, hatta bawa ke perkuburan pada hari mereka potong gelang pink tu. Jadi anak-anak lelaki dia semua dapat izin tengok, bawa ke perkuburan. Kan ketika dibawa daripada HUKM, mula masuk hospital Ampang, lepas tu dah sebab tak ada alat bantuan pernafasan bila dia dah drop sangat tu, lepas tu dengan izin Allah dipermudahkan dapat masuk ke HUKM. So dia meninggal di HUKM. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Lepas tu dibawa ke perkuburan di Keramat. Anak dia buat live lah, van jenazah kat depan, anak dekat belakang. Dia kata on the way ke perkuburan, siapa-siapa jiran yang nak tengok di luar kawasan perkuburan pun ramai masa tu yang pergi, sebab orang kuat surau. Lepas tu elok saya tengok live dia daripada keluar daripada hospital, sebab tak sangka selalu ada sepupu saya hari tu meninggal, dibawa ke GH, hari keempat baru boleh ke bumi. Masa tu abang saya sendiri pergi sebab sepupu tu keluarga semua dah positif COVID, tak ada siapa boleh ziarah. Jadi nak tak nak, walaupun kakak ipar saya kata jangan bang pergi hospital sekarang ni bahaya, siapa lagi nak uruskan dokumentasi nak tuntut jenazah ni. So abang saya pergi hospital GH. Aku duduk ni baru 15 minit ni, dah 100 orang yang keluar masuk ni. Lepas tu hari keempat baru boleh ke bumi. Jadi saya kata ya Allah, nasib rezeki masing-masing. Tapi bendahari surau kami tak sampai 24 jam dah selesai dikebumikan. Maknanya sahabat-sahabat, rezeki masing-masing. Kita tak boleh kata itu kalau 4 hari tu su'ul khatimah kot tu ustazah ya. Tiba-tiba je kita. Sebab di GH masa tu ada 100 jenazah COVID yang perlu diselesaikan. 100 orang jenazah COVID. Bunyi ambulan ni sahabat, Allahu Akbar. Okay, jadi saat jenazahnya dibawa ke perkuburan, saya dapat WhatsApp daripada Kemboja. Masa tu musim korban. Kan lembu ke-36. Saya ingat lagi sekarang. Kan peserta nombor 6 Yunus Badawi. Saya pula yang meleleh air mata. Ya Allah, elok lembu dia disembelih. Kemudian sahabat dia pun sempurna jenazahnya. Inilah korban dia yang terakhir. Maksudnya apa? Kita tak pernah tahu korban kita tahun yang terakhir ke. Kita selalu bertangguh, Ustazah tak cukup ni. Nak ikutkan semua kita tak cukup sahabat-sahabat. Nak ikutkan semua kita atas dunia ni rasa tak puas. Tapi merasa cukuplah dengan yang sedikit. Allah pasti akan cukupkan. Okay? Begitu juga dalam hal anak yatim ni. Kita kata kita nak bagi dekat anak yatim. Sekarang ni tengah musim Ustazah Zai di messenger, di WhatsApp oleh orang-orang tertentu. Tapi bukan senang-senang je lah kita nak lepas 2 orang macam tu. Kemasukan pelajar-pelajar ke universiti. Kan ibu-ibu yang ada anak nak masuk universiti ni lah musim nak bayar yuran, nak daftar. Mereka hantar Ustazah nak masuk universiti saja sekian, pembelian kitab sekian. Yang nak terbang ke luar negara, duit JPA belum masuk sebagainya sahabat-sahabat. Berapa ramai yang angkat handbrake tak jadi nak sambung belajar sebab duit tak cukup. Duit tak cukup. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, berkatlah kan saya dalam kuliah online ni macam-macam ukhuwah, alhamdulillah. Cerita je dalam kuliah. Lepas tu nanti Ustazah ada lagi tak? Contoh semalam seorang anak dekat Kedah tu total nak masuk tu RM2845. Saya cakap dengan ustaz, bang tawakal je. Nanti ada je rezeki. Tak lama lepas tu 1000 orang masuk. Itu selamat duit aku. Kan macam tu muslimat. Tapi sebab kita tawakal je dengan Allah, tak lama petang tu datang Ustazah, saya nak top up duit orang tu. Jadi muslimat dirahmati Allah ada baki lagi tu. Total 3,000 ada baki 100 berapa? 2845. Kan jadi kita nak sebut Allah ni maha mencukupkan. Tapi selalunya kita sembunyi tangan.
Kita sembunyi tangan. Masa orang datang pertolongan tu entah betul ke tidak. Sedangkan ni sahih, ziarah dah ke rumah dia, dah kenal dah mak ayah dia. Bab-bab kalau kita dah sahihkan benda tu, kita tak takut dah nak beri. Sebab ustazah, ibu ayahnya orang soleh soleha kan, bapaknya kena buang kerja sekian, anaknya yang hafal Quran saja 3 orang, ni 3 adik yang nombor 4 ni tak boleh nak sambung belajar ustazah, sedih, kesian. Ya, aku pun kesian ni, tapi nak cari mana duit. Tawakal je sahabat, tak sampai malam, subhanallah, tengah hari seorang, petang cukupkan. Padahal saya tak cerita kat mana-mana tu. Memang Ustaz Azwan selalulah tengok, betul lah apa yang awak cakap ni. Tak ada satu pun yang kalau kita buat tawakal tu Allah, Allah tak tolong. Tapi jitulah. Ustazah, saya nak buat macam ustazah, tapi kalau petang ni orang tak ganti macam mana? Dia datang lagi macam tu. Kalau orang tak ganti macam mana? 3,000 tu ustazah. Bukan maksud begitu sahabat-sahabat. Kan saya nak dapat roh macam ni 20 tahun lebih dalam dakwah muslimat. Wallahi. Dulu nak dapat awal-awal tu bakhil bin kedekut tak hidung masin sungguh. Tapi bila kita buat je, ya Allah sungguh dah. Tak ada satu pun yang bohong di sisi Allah. Allahu Rabbi. Baik, surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ayat innama ya'kuluna fi butunihim nara ni daripada zaman sekolah, saya rasa tingkatan 2 dah diperkenalkan ayat ni, dah buat saya sebab. Sampai sekarang dah beribu kali dah ulang sahabat-sahabat. Sebab Allah kata sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu fi butunihim nara, menelan api neraka sepenuh perutnya. Belum dicampak dalam neraka lagi, tapi mu cubalah makan harta anak yatim, api neraka tu dah dimasukkan dulu dalam perutmu. Ini gambaran Quran, Masya Allah muslimat. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jangan main-main. Saya pun pernah bela anak yatim. Saya kahwin pada bulan 5 2002. Abang saya meninggal muda, 35 tahun, sihat walafiat, dalam tidurnya meninggalkan 2 orang anak kecil. Terkebil-kebil hari Jumaat nak nguruskan jenazah abang. Lepas uruskan pengkebumian, ustaz sampai keletihan, terlelap. Ya, abang mimpi arwah duduk depan kita ni bawa 2 orang anak ni. Apa petanda kita belalah anak 2 orang tu. Bang, kita baru kahwin kot. Nak beli tong gas masa tu tak cukup duit, sahabat-sahabat. Ingat lagi, Allahu Rabbi. Kita tak cukup kot, tak boleh ni. Lepas tu sepatutnya saya yang kata gitu. Kan Allah cakap dalam Quran, anak yatim ni kalau kita bela takkan jadi miskin. Biar kita miskin, kita takkan jadi miskin. Ambil peluang itu, tanggungjawab tu. Mula-mula duduk dengan nenek depa, sahabat-sahabat saya tak bawa lagi lah, duduk terus dengan saya. Tanggung sekolah, pembelajaran dia sebagainya. Tapi atas istilah tanggung. Tak lama lepas setahun 2, rasa saya bawa duduk rumah saya sekali, kakak ipar, uruskan Darul Fawaz, makan pakai anak-anak. Jadi kira kerja sekali lah dengan Darul Fawaz. Sampailah untuk makluman jemaah Masjid Taman Tara Ampang, Ustazah Zaidah ada cucu seorang. Sekian dimaklumkan. Sebab anak sulung tu dah kahwin kan. Dah kahwin masa mak saya meninggal bulan 3 2019. Bulan 11 2019 dia nikah. Jadi masa bertunang tu mak saya dapatlah tengok dah bedridden kan. Ni cepat-cepatlah kahwin, nanti tak sempat pula nak tengok. Betul masa dia nikah tu mak saya dah tak ada. Tapi sebab hajat mak tu cucu sulung, kalau boleh nanti majlis kenduri tu buatlah dekat rumah mak. Jadi kami buat sampai sangat-sangat. Alhamdulillah, sahabat, ujian dia pun besar sangat. Bersalin di hospital GH. Lepas anak tu tak sihat, duduklah dekat ni. Lepas tu isteri balik pantang kat rumah mak ayah dia. Mak ayah dia pula masa tu Taman Medan tengah panas dengan COVID, positif COVID. So cucu menantu kalau saya kan. Jadi isteri kepada anak buah ni positif COVID dalam pantang. Anak dekat hospital. Yang anak buah saya ni tak positif. Lepas tu duduk rumah dekat Bukit Beruntung. Masya Allah, anak dekat hospital GH, bapaknya dekat Bukit Beruntung, maknya COVID di Taman Medan, dan diangkut 3 beranak ni ke hospital Sungai Buloh kuarantin dalam pantang. Allahu Rabbi, dugaan sungguh. Pada masa sama dia dapat berita dia diberhentikan kerja pula. Anak anak buah saya tu. Jadi saya kata Allah kalau nak keluarkan satu, nak tarik sekelip mata saja.
Kuat je insya-Allah. Allah bagi nanti peluang-peluang rezeki tu. Alhamdulillah sekarang gemuk dah cucu saya Zahzai tu. Macam nenek menantu dia, nenek menantu. Jadi maksudnya perlulah kita lalui, kita tak tahu kan sahabat-sahabat, inilah aturannya Allah, tak pernah miskin. Tapi paling saya ingat saat tu bila anak-anak murid saya masa tu tahu saya bela anak yatim. Ustazah ni untuk lebih sikit, Kak lebih ni duit yuran ni. Tak apa, Ustazah kan jaga anak yatim. Ya Allah, belum sampai rumah lagi, bang ingatkan ada baki RM20 ni dalam beg saya ni. Ni nak kena asingkan untuk budak-budak tu. Sebab apa muslimat? Kita takut sangat. Fi butunihim nara. Kalau kita bela anak yatim, sangat besar pahalanya, tapi jangan sampai kita termakan duit anak yatim yang orang amanah kat kita. Okay, jadi nanti kita sebagai pemegang amanah, bila dia dah besar, habis dah umur 18 tahun, masjid surau pun dah tak namakan dia sebagai anak yatim, dia sambung belajar, duit-duit yang kita himpun itulah harta amanah tu. Kita bawakan dia daftar sekolah apa semua. Alhamdulillah tak ada pun cerita tak cukup ke apa, bahkan Allah lebih mencukupkan lagi. Jadi tolong siapa yang hari ini terlibat mangsa-mangsa Covid, adik-beradiknya, jaga anak yatim, tolong berhati-hati. Sebab perkataan fi butunihim nara ni sangat ngeri. Dalam perutnya dah menelan api neraka dan mereka nanti akan ditunggu. Maksudnya dalam perut dah ada neraka, sahabat-sahabat, nanti bila dah mati memang neraka lah yang tunggu dia. Bagi orang-orang yang tidak bertaubat dan tak rasa bersalah makan harta anak yatim. Okay, lagi-lagilah yang pegang tabung. Contoh Masjid Tamantar letak satu tabung. Tabung anak yatim. Tak ada siapa yang pantau, dia bawa balik masuk dalam kereta dia, beli baju baru dia. Tak apa lagi beli baju. Kan beli makanan, beli beras 10 kampit, bawa balik dalam rumah. Makan jadi darah daging, na'udzubillah. Ini sangat bahaya. Kemunafikan yang jelas. Okay? Satu ayat lagi An-Nisa ayat ke-6. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daripada batas berpatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Okey, kita kena pegang amanah tu sampai mereka dah tahu. Abang, Umi dulu bukakan abang akaun tabung haji. Ni ada. Dia, mana dapat duit macam ni Umi? Abang tak pernah ada duit macam ni. Ini orang amanahkan. Abang sekarang dah nak sambung belajar, umur dah 18 tahun, kan inilah perbelanjaan. Tapi izinkan Umi ni, Umi nak pegang juga. Kan kalau nak guna bagi tahu. Sebab budak remaja muslimat, kita bagi segedebuk macam tu, sedap je lah nak habis. Kita nak kena bantu pantau juga, okay? Tapi tunjuk, ini bahagian yang orang-orang duk amanahkan. Sebab dia dah dewasa. Kalau dia baru umur 8 tahun, kita tunjuk, bagi kad bank kat dia, agak-agaknya, hari-hari beli aiskrim paling mahal. Habis tokoh lah kan. Barang siapa di antara penjaga mampu, maka hendaklah dia menahan diri daripada makan harta anak yatim. Menahan diri ni, ada orang yang sangat amanah jumpa saya, dia bela rumah dia tu jadi macam perhimpunan tempat orang hantar anak-anak yatim. Sebab dia tak ada anak, muslimat dirahmati Allah. Jadi ustazah, kejap-kejap orang hantar beras. Saya ni pula sebersalah. Beras yang orang hantar tu takkan saya nak masak periuk lain untuk saya dengan suami. Dia pula periuk lain, tak Kak, bukan macam tu maksud. Kalau setakat beras akak pun dah bertimbun, orang duk hantar, tak apa akak makan. Allah tahu kan niat kita muslimat. Yang tak boleh, anak yatim makan beras murah, engkau pula kan diasingkan. Oh ni beras grade A ni, aku dengan laki aku makan. Beras yang paling buruk ni aku bagi makan anak yatim. Padahal orang hantar beras tu untuk seluruh ahli rumah. Dia memang cakap, akak pun makan dah sekali, tak apa. Macam tahfiz kertis sekarang muslimat dirahmati Allah. Anak-anak kami online di rumah. Tapi ustaz yang duk makan sebab ustaz tak boleh rentah negeri. Adik saya, ya Allah kesian sungguh. Berbulan tak boleh balik kampung mana. Kelantan tak boleh balik, KL tak boleh balik. Jadi sentiasa masuk dalam grup. Ni ada orang hantar lagi ni, tolong izinkan saya untuk makan beras ni. Kalau tidak, ustaz tak apa, tak minta izin makan. Tapi kena minta izin. Sebab di dalamnya ada anak yatim yang kami bela. Okey? Jadi disebutkan di sini muslimat dirahmati Allah, bagaimana kita nak menahan diri daripada makan harta anak yatim. Para ulama berkata, bagi setiap wali atau penjaga anak yatim, jika dia berada dalam keadaan miskin, dibolehkan baginya memakan sebahagian harta anak yatim dengan cara yang baik. Maksud makan sama beras tadi tu tak apa, tapi jangan engkau asing-asingkan. Yang ni tak boleh makan, ibu punya.
Kenapa ibu buka-buka periuk? Wah, beras yang paling mahal dia makan. Terasa tak hati anak yatim tu diasing-asingkan? Terasa sahabat-sahabat. Jadi hati ni subhanallah dalam kita bela tu kena jaga, kan? Dengan cara yang baik menurut sekadar keperluannya sahaja. Tidak boleh berlebihan, dan jika berlebihan maka dia menjadi haram. Clear. Jelas sahabat-sahabat dirahmati Allah, bab 27, 28 dalam 50 tanda-tanda orang munafik. So hari ini insya-Allah ilmu yang kita mungkin boleh amal, kita boleh sebar-sebarkan kepada seluruh kesayangan kita adalah tentang memakan harta anak yatim, dan yang kedua bagaimana nak menghindar diri daripada orang yang memperolokkan Al-Quran. Jadi moga Allah redha pada kita, Allah ampun dosa-dosa kita, Allah kabul segala doa dan permintaan kita. Semoga pertemuan di Masjid Darul Ihsan Taman Tar Ampang ini menjadi satu pemula lahir jiwa-jiwa yang cintakan masjid, tempat berhimpunnya orang-orang beriman. insya-Allah kita sebar-sebarkan lagi, dan tolong jaga keimanan dan diri kita masing-masing insya-Allah agar sentiasa dijaga Allah, bumi Allah imarah dengan ibadah tanpa henti. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tak ada pertemuan, tak ada soalan-soalan sebab saya rushing nak ke satu tempat lagi. Terima kasih Masjid Taman Tar, kirim salam Bonda Datin Halimah insya-Allah.